Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang Negeri Sembilan, yang mana Negeri Sembilan menang 2-1 hasil jaringan daripada Harold Goulon, dan gol KL City juga dijaringkan oleh on goal Harold Goulon. Adakah ini bermakna Harold Goulon menjaringkan hat-trick? Tak ada lah, saya gurau je. Okey, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah tentang defense department yang diketuai oleh back 3 pasukan Negeri Sembilan, Harold Goulon, Kuzaimi PE dan juga Nasrullah, yang mana ketiga-tiga player ni menunjukkan satu prestasi yang amat mantap di bahagian pertahanan dalam mengekang asakan dan juga serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain KL City pada perlawanan semalam. Mereka bermain dengan agak low block, bermaksud di sini dengan defensive line yang agak rendah. So apabila mereka bermain dengan defensive line yang agak rendah, mereka akan lebih compact, mereka akan lebih kompos dan berdisiplin, serta mereka akan berjaya untuk intercept ataupun block crossing ataupun hantaran lintang yang cuba dilakukan oleh pemain KL City untuk mencari target man mereka, iaitu Romain Morales. Jadi disebabkan itulah defense department pasukan Negeri Sembilan agak sukar untuk ditembusi untuk bermain dengan corak ataupun serangan yang dilakukan oleh KL tersebut, berjaya dipatahkan oleh back 3 pasukan Negeri Sembilan ini. Bahkan kita boleh tengok ketika Negeri Sembilan diserang, ketika pasukan Negeri Sembilan diserang, Negeri Sembilan akan cepat untuk membentuk back 4, iaitu Zamri akan backup kepada bahagian kiri untuk membantu Kuzaimi PE, yang mana kita boleh tengok back 5 yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan ni memang sangat-sangat mantap dan juga berjaya untuk memastikan yang serangan-serangan yang dilakukan oleh KL City berjaya dipatahkan pada first half dan juga second half. Jadi defense department pasukan Negeri Sembilan semalam memang solid, memang berdisiplin. Mereka pandai untuk mematahkan serangan dan juga mematahkan corak serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan KL City dengan bermain dengan low block ataupun defensive line yang agak rendah, dan mereka tidak memberi ruang dengan melakukan interception dan juga melakukan blocking awal kepada crossing. Boleh dikatakan mereka akan challenge first ball antara lintang yang cuba dilakukan oleh pemain KL. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji juga untuk Negeri Sembilan adalah tentang Shihan, goalkeeper mereka, yang mana semalam goalkeeper mereka Shihan bertindak dengan cemerlang dengan melakukan beberapa aksi yang sangat menarik untuk menafikan gawang beliau daripada dibolosi. So memang the best lah Shihan semalam menafikan percubaan Romain Morales dalam situasi one-on-one dan sebagainya. So membuktikan yang Shihan ni antara the best goalkeeper yang ada dalam Liga Super buat masa sekarang, di belakang penjaga-penjaga gol yang lain lah. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Omid Nazari. Cik Safwan bertindak dengan sangat cemerlang sebagai defensive midfielder, yang mana Safwan akan bertindak sebagai single pivot untuk memastikan yang beliau mampu untuk mengganggu corak permainan pasukan KL di bahagian tengah dan juga membantu bahagian pertahanan sekiranya mereka diserang. Jadi boleh saya katakan peranan Omid yang lebih kepada membantu bahagian attacking dan Safwan yang lebih kepada bahagian bertahan telah memberikan satu dimensi yang baru kepada bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan untuk bertindak lebih stabil, dan juga kestabilan di midfield tu memang agak nampak lah. Dan peranan Izzuddin pula akan lebih kepada backup kepada Omid Nazari di bahagian attacking midfielder juga. So ketiga-tiga midfield pasukan Negeri Sembilan ni memang bertindak cemerlang lah pada perlawanan semalam. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat yang boleh saya puji juga tentang wingback pasukan Negeri Sembilan, iaitu Zamri, yang mana di bahagian kiri kita boleh tengok Zamri menunjukkan satu work rate ataupun kerajinan yang sangat bagus pada perlawanan semalam. Beliau bertindak untuk membantu bahagian serangan dengan buat overlapping. Dia memang sangat efektif, dan ketika diserang beliau juga cepat untuk cover balik tempat beliau untuk membentuk back 5. So apa yang boleh saya sampaikan dekat sini, transition Negeri Sembilan daripada bertahan ke menyerang agak bagus, dan daripada menyerang ke bertahan pun memang bagus lah untuk memastikan yang gawang mereka ataupun bahagian kotak penalti mereka gagal untuk dimasuki oleh barisan serangan pasukan KL City. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk Negeri Sembilan adalah tentang Selvan. Semalam Selvan berjaya menarik minat saya untuk tengok, yang mana beliau berjaya membuat larian solo yang hampir menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan permata yang ada dekat Negeri Sembilan, mereka ada dua player muda yang perlu dijaga dengan bagus dan perlu digilap lagi,
iaitu Selvan dengan Izzuddin. Izzuddin di bahagian tengah, Selvan di bahagian sayap. Mereka berdua ni menunjukkan satu potensi yang sangat cemerlang untuk menjadi player yang berbahaya dan juga key player kepada Negeri Sembilan dalam masa setahun ataupun ke 2 tahun yang akan datang. Jadi secara overallnya Negeri Sembilan memang bagus semalam, memang bertahan dengan bagus, dan Hairul Gulon berjaya membuktikan yang beliau masih lagi ada. Walaupun bermain sebagai defend, beliau masih lagi boleh menjaringkan gol. Tak ada masalah lah untuk pasukan Negeri Sembilan. Untuk kelemahan pasukan Negeri Sembilan, mereka pada perlawanan semalam boleh saya katakan daripada segi hantaran-hantaran lintang ataupun daripada segi attacking lah di bahagian serangan tu, utamanya nombor 9 iaitu Matthew Alves yang memakai nombor 11, iaitu sebagai seorang penyerang. Yang mana Matthew Alves malam dia sebenarnya kadang-kadang positioning beliau berada dalam kedudukan yang tak tepat untuk menerima hantaran lintang yang dilakukan. So lebih padu ataupun lebih okey saya kata kalau Matthew Alves bergandingan dengan Adisu Koti, mungkin lebih okey lah kan. Sebab apa? Sebab Alves ni boleh dikatakan dia kadang-kadang tak berada, positioning dia tu agak kurang. Jadi so dia boleh improve daripada segi positioning untuk memastikan yang dia boleh menerima hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pasukan dia ketika hantaran lintang dan sebagainya lah, untuk memastikan yang Negeri Sembilan ada lagi percubaan yang menarik. Itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Untuk pasukan KL pula, pasukan KL apa yang boleh saya puji adalah daripada segi tactical wise, iaitu kita boleh nampak lah taktikal yang dimainkan oleh Boyan Hodak pada perlawanan semalam dalam ketika menyerang. Yang mana ketika menyerang mereka akan membentuk back 3 iaitu Giancarlo, Irfan Zakaria dan juga Akram Mahinan, ataupun Irfan Zakaria, Giancarlo ataupun Declan Lambert yang membentuk back 3. Dan disebabkan back 3 inilah kita boleh nampak apabila pasukan KL City menyerang, mereka akan memastikan yang mereka ada double pivot, iaitu Zafri Yahya ataupun Akram Mahinan akan stay di bahagian bawah untuk membentuk back 5 ataupun untuk menjadi cover kepada bahagian pertahanan back 3. Dan yang paling penting adalah tentang ketika pasukan KL City menyerang, mereka akan bermain dengan back 3 ni menyebabkan Kamal Azizi di bahagian kanan akan lebih ofensif untuk mengambil tempat Zafri Yahya di bahagian kanan. Sebab apa? Sebab Zafri Yahya dah ditukarkan untuk membentuk duo mid bersama dengan Akram untuk memastikan yang sekiranya KL diserang, mereka ada numbers of player lagi untuk bertahan. Jadi apabila saya nampak corak permainan KL City macam ni, kita boleh nampak lah yang Kamal Azizi memang terlalu naik ke atas kan. Memang expose di bahagian kanan tu, memang dia selalu stay to high dan bermain dengan sangat cemerlang. Dari segi ofensif, beliau boleh supply bola dengan buat crossing ke dalam kotak penalti dan sebagainya. So memang saya rasa itu adalah satu taktikal yang sangat menarik daripada Boyan Hodak. Dan saya nampak struktur dan juga orang kata apa, bentuk formation yang cuba dilakukan oleh Boyan Hodak tu nampak teratur, dan nampaknya kemungkinan akan ambil masa dalam 1 ke 2 game untuk mereka develop dan juga mereka sesuaikan diri dengan taktikal tersebut lah, untuk memastikan yang barisan pasukan KL ni boleh lebih efisien ketika menyerang dengan ada bantuan daripada wingback seperti Kamal Azizi yang bertindak lebih ofensif. Dan juga untuk bertahan, mereka akan memastikan yang Akram dan juga Zafri akan membentuk duo midfield ataupun pivot di bahagian hadapan back 3 mereka yang bergandingan Irfan Zakaria, Giancarlo dan juga Declan Lambert. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh tengok juga Giancarlo dan juga Irfan Zakaria akan lebih berani untuk naik ke atas untuk challenge ataupun melakukan tekanan di bahagian kawasan middle third. Sebab apa? Sebab mereka dah ada Akram yang bertindak sebagai defensive midfielder. Dan dalam pada masa yang sama, Zafri Yahya bertindak boleh dikatakan sangat rajin pada perlawanan ni. Selain daripada membentuk pivot bersama dengan Akram, beliau juga akan naik untuk membantu bahagian serangan dengan membuat cipta gerakan di bahagian tengah bersama dengan Paulo Joyce dan juga Roman Morales. Jadi itu yang boleh saya puji lah tentang pasukan KL City. Mereka punya new tactical tu nampak memang teratur dan sepatutnya mereka boleh menang. Tetapi sayanglah defense department pasukan Negeri Sembilan lagi solid. Jadi untuk kelemahan pasukan Negeri Sembilan, untuk pasukan KL City pada perlawanan semalam, yang pertama adalah segi defense lah. Defense mereka ketika set piece, corner kick, mereka tak bersedia. Mereka Gulon boleh challenge bola tu saja, tak ada orang challenge Gulon. Yang kedua, selepas mereka menjaringkan gol, mereka lambat sikit nak settle down. Tiba-tiba Negeri Sembilan guna counter ataupun cepat dengan supply bola pergi depan tu, tengok-tengok mistake gol. Boleh dikatakan apa yang dilakukan oleh Negeri Sembilan tu high risk, high return lah. Memang orang tak sangka Negeri Sembilan nak buat macam tu untuk gol yang kedua, tengok gol. Jadi benda tu perlu lebih kepada kepekaan dan juga lebih perlu lebih fokus lah, lebih awareness dalam padang untuk memastikan yang mereka tak kena benda macam tu lagi pada masa akan datang. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.